Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Saya mendoakan para penonton, sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar dah 2 minggu anak-anak kita bersekolah dan menjalani proses PDPR, proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sudah pasti dalam tempoh 2 minggu pembukaan sekolah ini dan proses berlangsungnya PDPR, mungkin bermacam cerita, bermacam pengalaman, bermacam pandangan, bermacam perasaan dan sebagainya semasa proses pembelajaran awal tahun pada 2021 ni. Kalau saya lihat di dalam media, para guru ni dah jadi macam hackers, kat bilik guru sekolah tu dah macam hackers, dengan equipment ataupun peralatan rakaman, recording. Ada yang cikgu dah jadi YouTuber, kan? Masing-masing pula suruh anak-anak murid subscribe YouTube guru masing-masing. Suasana di bilik guru macam suasana bilik operator jawab panggilan tu, kan? Oi, sibuk cikgu kita ni dengan guru kelas online. Maksudnya kekal kan. Apa yang kekal yang soal yang Oh, ni pun kelas online dekat ni. sejarah yang nak belajar ni mungkin lah. Untuk SPM lah kot. Masuk yang tapi ada orang Gila. belajar dia. Permulaan tahun ini saya Betul. Kamu rasa beban Gila, sibuk semua sibuk. Jadi itu adalah satu suasana yang baru khususnya kepada para guru. Dan bagi guru-guru yang bekerja di rumah pula kan, memang cabaran lah kan. Ada saya tengok dalam satu video tu bagaimana seorang guru dia merekod rakaman pengajaran dia, dan diganggu dengan bunyi ayam, sampai kata hampir 7 kali aku kena rekod video ni untuk menyampaikan pengajaran yang terbaik kepada anak-anak. Jadi saya rasa tempoh awal 21 ini kita dapat lihat berbagai isu khususnya dari sudut pendidikan, bagaimana ibu bapa mula meluahkan rasa bagaimana mereka kekurangan peralatan, device ataupun handphone dan laptop bagi digunakan oleh keseluruhan anak-anak yang berada di rumah kerana peralatan ataupun device alatan ni terbatas dan kurang. Jadi kita melihat bermacam-macam cadangan macam-macam cadangan sehingga timbulnya idea untuk diperkasakan. Bukan kata sebelum ni tiada, sebelum ni mungkin orang kurang pandang ataupun ada tapi tidak diambil perhatian, iaitu TV pendidikan, dan pelbagai reaksi ataupun tindakan, khususnya macam TV Al-Hijrah mula menyiarkan rakaman tentang subjek-subjek kafar dalam TV Al-Hijrah, dan TV-TV lain pula mula mengorak langkah dengan kerjasama Kementerian Pendidikan mula mengorak langkah untuk memastikan semua anak-anak Malaysia, sama ada mereka ada peralatan ataupun tidak, sudah tentunya mereka mungkin ada TV dan mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan saya juga berjumpa dengan rakan-rakan guru, sempat rakan-rakan guru di kedai-kedai, guru-guru di sekolah agama dekat Anjaran Johor. Mereka pun meluahkan rasa bagaimanakah mereka dapat menyampaikan ataupun anak-anak dapat mengikuti PDPR dengan baik semasa dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Mereka photostat bahan-bahan mengajar dan sebagainya. Jadi ini adalah satu pengalaman baru, satu pengalaman baru, dan saya yakin dalam YouTube ini pelbagai bukan ramai guru yang berkongsi pandangan, berkongsi idea. Guru-guru mula menjalankan penerokaan baru tentang aplikasi, tentang sistem, tentang perkara-perkara yang boleh memudahkan dan membantu proses PDPR, khususnya kepada anak-anak yang berada di rumah.
Jadi bagi saya selaku seorang guru dan pentadbir sekolah, begitu juga perasaan yang dialami oleh guru juga dialami oleh kami, saya selaku guru dan pentadbir itu adalah sama, iaitu bagaimana kita nak anak-anak ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sekalipun mereka duduk di rumah. Jadi sedikit perkongsian, bukan nak menunjuk pandai ataupun menunjuk hebat, tapi sekadar perkongsian idea. Mungkin ada guru-guru ataupun pentadbir yang melihat video ni mungkin rasa kalau idea ini adalah satu benda yang baik, boleh dilaksanakan dan boleh diambil. Kalau dilaksanakan, diambil, saya menganggap itu adalah saham buat diri saya dan buat guru-guru saya di sekolah inilah. Jadi setelah kita melalui proses PDPR tahun 2020, jadi pada tahun ni kami guru-guru di Seriti Tahfiz Al-Ukhwah Keluar, kami cuba untuk memastikan bagaimana kurikulum ataupun pendidikan ataupun silibus yang kita sasarkan itu dapat dipelajari oleh semua anak murid dan meminimalkan keciciran ataupun ketidakhadiran ataupun tidak dapat mengikuti pelajaran satu-satu subjek. Lalu semasa cuti bulan 12 tu saya banyak menonton dalam YouTube, Facebook, proses-proses diskusi yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. KPM pun ada diskusi-diskusi yang dianjurkan. Jadi banyaklah idea-idea oleh kerana kami ni adalah sekolah swasta. Jadi kebanyakan mungkin kami kekurangan maklumat dan sebagainya, dan berbandingan guru-guru di sekolah kementerian. Jadi ada satu benda yang penting dalam salah satu diskusi itu, bagaimana yang disampaikan salah seorang, saya penolong pegawai pendidikan daerah, pegawai di pendidikan daerah Kulai, bagaimana dalam guru menyampaikan pembelajaran adalah yang paling penting adalah guru mesti memastikan ataupun objektif utamanya adalah murid-murid menguasai kemahiran asas yang digariskan dalam DSKP. Kalau akademik, DSKP Document Standard, DSKP Document Standard Curriculum, itu ada DSKP lah, saya lupa. Jadi dengan ada satu jajaran baru, ada macam satu fokus baru ataupun orang nak kata apa jajaran baru ni macam yang memudahkan untuk guru apakah kemahiran asas yang perlu diberikan tumpuan oleh guru, bukan sekadar kita nak mengejar silibus, nak mengejar PDPR, nak menyelesaikan tugasan kita, tetapi kita nak memastikan dalam forum itulah apa yang saya faham, tapi kita nak memastikan bagaimana kemahiran asas bagi setiap tajuk ataupun unit dalam perbincangan itu paling asas apa yang pelajar perlu boleh kuasai dan dapat. Jadi lalu saya pun berfikir bagaimana kalau kita belajar satu tajuk yang pertama, kita targetlah dalam bulan 2 ni kurang satu tajuk dan kita tahu pelajar tak semuanya boleh menyertai PDPR. Maka saya pun mula memikirkan bagaimana pelajar boleh menyertai dan tidak tercecer. Kalau tercecer pun dia boleh, orang kata, kejar balik, dia boleh bersama balik supaya tak ketinggalan dengan kawan-kawan. Jadi maka saya rasa mungkin dia sedikit terlambat ataupun kaedah ni mungkin kurang tepat. Tapi saya kata sebagai perkongsi idea, nanti kalau teman-teman ataupun kawan-kawan ada pandangan, rakan-rakan guru ada pandangan, boleh kongsikan di ruang komen lah untuk kita menambah perbaikan dan melihat mana kekurangan kita. Jadi contoh kalau kita belajar tajuk yang pertama, unit 1 contohnya, kita kena cari meletakkan sekurang-kurangnya bagi subjek bulan 2 ni pelajar menguasai satu tajuk daripada silibus dia dalam mata pelajaran tersebut. Jadi kami buat macam mana, minggu pertama adalah minggu pelajar menonton video pelajaran tersebut. Pelajar akan dibekalkan buku teks, jadi guru akan buat video, guru pun akan buat video, edit video mungkin berkurang 10 ke 15 minit tentang penerangan tajuk tersebut. Jadi pelajar akan menonton. Kalau kami di Seriti satu hari 3 subjek je untuk akademik, untuk
jadual kami satu hari 3 subjek, iaitu pagi biasa tahfiz Quran Sunnah TQS ni memang hafal Quran ni memang secara online lah, memang kena masuk Zoom lah, kena masuk berhadapan dengan guru kan. Jadi guru akan pantau bacaan pelajar. Jadi bagi pelajar yang tak sempat masuk, tak ikut, memang agak sedikit bermasalah Yang kedua, nanti ada satu subjek akademik dan satu subjek agama. Jadi 3 subjek satu hari. Jadi guru subjek akademik dan agama ni pada setiap hari dia orang akan tengoklah, kalau contoh pagi TQS tahfiz, petang sains, malam fiqh taharah contoh. Jadi guru sains dan fiqh taharah ni dia akan buat video dia tentang cerita tentang tajuk tersebut. Dia orang akan edit dan dia orang akan publish di Facebook ataupun berikan dalam WhatsApp rakaman video tersebut, dan mereka akan upload juga di YouTube. Jadi pelajar boleh akses lah mana yang mereka minat untuk dapatkan video tersebut. Jadi kalau pelajar nak download, mungkin boleh download tu daripada WhatsApp untuk dia orang tonton, untuk mak ayah download dan boleh berikan pada anak-anak untuk menonton. Tapi kalau mungkin takut kekurangan memori handphone, mungkin dia boleh nonton di YouTube ataupun di Facebook terus. Jadi pelajar akan menonton di samping baca buku teks. Jadi minggu pertama semua mata pelajaran menonton je kan. Jadi bapak-bapak akan standby lah untuk tolong tonton video ni. Mata pelajaran ini mata pelajaran sains, tolong tonton video sains, telah di-upload dalam Facebook, dalam YouTube, begitulah. Jadi semua minggu pertama tu semua gitu. Jadi minggu yang kedua adalah minggu nota. Jadi guru akan buat nota, mungkin perteminda nota-nota untuk mengingatkan kembali, untuk revise ataupun untuk ingatkan kembali apa yang telah mereka tonton pada minggu yang pertama, itu minggu kedua. Kalau mereka tak ingat, kita sediakan link untuk mereka klik balik link tersebut, YouTube ke ataupun Facebook, untuk mereka tonton kembali video yang telah disediakan oleh guru. Jadi saya beranggapan kalau pelajar yang mungkin tak sempat sertai minggu yang pertama, dia boleh masuk minggu kedua lah. Dia boleh masih lagi boleh mengejar kawan-kawan yang ketinggalan, ataupun mungkin mak bapak lupa kan. Jadi bila kita buat begitu, mungkin mak bapak teringat semula tentang tugasan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian kami merancang minggu yang ketiga pula adalah minggu untuk buat latihan. Jadi baru guna buku latihan ataupun buku tulis. Jadi minggu tu adalah minggu latihan je kan. Jadi semua WhatsApp mak, makluman dalam WhatsApp, makluman dalam Facebook, dan semua cerita tentang latihan. Tolong buat latihan ni, tolong buat nanti. Kalau tak faham boleh tanya guru akan pantau, ataupun boleh tengok kembali video yang lepas. Jadi itu hubungan di antara kaitan antara minggu pertama dan minggu ketiga. Dan minggu keempat adalah minggu santai. Biasanya guru akan memberikan aktiviti ataupun projek bagi mengukuhkan pemahaman pelajar tentang tajuk tersebut. Jadi ini adalah satu berdasarkan daripada video yang saya tonton itu dalam diskusi itu. Jadi saya cuba buat begini. Tak tahulah sebagai berapa patut kejayaan ke tak tahu. Jadi ia sekadar orang kata cuba-cuba saja cuba-cuba melihat supaya muhasabah tahun lepas kita dapat perbaiki dan dapat kurangkan. Jadi tuan-tuan, itulah sekadar perkongsian saja. Mudah-mudahan ada rakan-rakan guru yang boleh memberikan pandangan dan idea. Jadi video ni bukanlah saya ulang semula, bukanlah saya untuk menunjuk pandai hebat, tapi mungkin ada rakan-rakan guru yang masih mencari idea, ataupun mungkin ada idea-idea yang telah dilaksanakan oleh para rakan-rakan guru, mungkin boleh kami juga mengambil manfaat bersama. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih kepada yang menonton di saluran Muallim UMAR. Saya mendoakan semoga rakan-rakan guru, para pelajar dan ibu bapa dalam keadaan yang sihat dan terus bersemangat mengikuti PDPR pada minggu-minggu yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.